Apabila memperkatakan mengenai rasa kepunyaan, ia akan menjadikan sesiapa sahaja bertindak balas sekiranya barang atau hak mereka diganggu-gugat oleh orang lain. Namun begitu, bagaimana pula dengan rasa kepunyaan rakyat terhadap negara ini? Adakah setiap anggota masyarakat yang terdiri daripada latar belakang etnik, budaya dan agama yang pelbagai ini mempunyai rasa kepunyaan yang sama? Kita ikuti laporan eksklusif disediakan wartawan bernama Erda Kursiah Basi. Rasa kepunyaan akan lahir apabila setiap individu masyarakat berasa layanan yang sama, kewujudan mereka dihargai serta tidak tersisih ataupun dipinggirkan. Tidak kiralah kaum majoriti atau minoriti di Semenanjung, Sabah maupun Sarawak. Jika wujud rasa kepunyaan dalam diri setiap rakyat, maka masing-masing akan saling menjaga, melindungi, memelihara dan mempertahankan negara daripada sebarang bentuk ancaman. Profesor Politik dan Kerajaan Fakulti Ekologi Manusia yang juga penyandang pertama kerusi penyelidikan Tan Sri Empiang Jabu, Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Jayum Anak Jawan berkata, untuk merealisasikan perkara itu, setiap wakil etnik perlu dilibatkan dalam pelbagai bidang, baik di peringkat akar umbi sehinggalah ke peringkat tertinggi. Katanya peluang dan pengagihan kuasa perlu dilakukan sewajarnya, termasuklah mempertimbangkan jawatan tertentu yang sesuai bagi suku etnik dari Sabah dan Sarawak untuk terlibat sama dalam urusan pentadbiran negara. Misalnya kalau dalam kerajaan, kita banyak tingkat kerajaan. Persekutuan, negeri, badan berkanun di kedua-dua peringkat, kerajaan tempatan, dan lain-lain lagi. So, jadi salah satu daripada cara untuk kita mewujudkan perpaduan ialah kita mahu setiap etnik utama, kalau tak boleh semua, sekurang-kurangnya etnik utama itu tadi, dilibatkan dalam proses governance, proses pemerintahan. Bila ada orang Melayu, Cina, India, kena ada jugalah orang Dayak, orang Kadazan Dusun, orang asli. Mungkin bukan semua boleh jadi menteri di peringkat persekutuan kerana 38 saja kerusi. Tapi maksud saya tadi ialah kalau orang asli tidak boleh kita angkat jadi menteri persekutuan, kenapa tidak boleh dalam kerajaan, misalnya kerajaan dalam kerajaan itu tadi, kerajaan persekutuan ataupun federal birokrasi, banyak tempat, banyak ruang. So jadi ini penting untuk kita memberi rasa sepunya, rasa belonging. Belonging itu tadi mereka merasakan bahawa mereka itu sebahagian daripada Malaysia. Tidak ditinggalkan. Mengaitkan penghayatan rakyat terhadap prinsip rukun negara mampu menyumbang terhadap rasa kepunyaan. Dr. Jayum yang berasal dari kaum Dayak Iban di Rumah Panjang di Sungai Asan Sibu berkata, kelima-lima prinsip harus diangkat sebagai rujukan dalam kehidupan seharian rakyat. Kita mempunyai tidak kurang daripada 80 golongan etnik. Kalau di Sabah Sarawak diiktirafkan 40 di satu-satu negeri. Kalau di Semenanjung, Melayu, Cina, India, orang asli, so 3-4 yang utama. Tapi di Sarawak tu dia lebih rencam lagi. Kalau Sarawak 40 diiktirafkan di dalam perlembagaan. Itu tak masuk lagi yang belum dikenali, masih dikenal pasti. Di Sabah juga begitu juga jumlah agak ramai. So jadi dari masa ke masa kerajaan mempunyai peranan yang amat penting untuk membawa mereka ke satu ruang fizikal supaya mereka bertemu, melihat kalau karena pepatah kata kalau kalau tak kenal maka tak cinta. So jadi kita perlu menggalakkan itu dan kerajaan saja yang boleh menguruskan.